Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untung jadi saya sebab setiap kali saya nak buat video pasang PC, mesti ada brand yang contact dan sponsor saya. Dan sponsor kita untuk video kali ni ialah Seagate. Mereka minta saya iklankan mereka punya SSD terbaru. Dan untuk video kali ni kan, disebabkan sebelum ni saya banyak buat video menggunakan prosesor AMD. Kali ni saya nak beralih arah sikit. Saya nak bertukar angin. Saya nak guna prosesor terbaru dari Intel, iaitu Intel Core i3-10100. Total PC kita kali ni sebenarnya boleh dikatakan PC gaming budget untuk Intel. Dia punya harga lebih kurang RM2,000 Malaysia saja. List untuk setiap hardware tu saya sediakan dalam ruangan description box below. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Dalam video kali ni saya akan berkongsi dengan anda langkah demi langkah macam mana kita nak pasang satu PC gaming yang menggunakan prosesor Intel. Tapi sebelum tu, jangan lupa untuk tekan butang subscribe guys. Jom! Sebelum kita mula, saya nak perkenalkan sponsor kita untuk video kali ni, iaitu Seagate. Seagate baru saja keluarkan NVMe SSD mereka, iaitu FireCuda 510. Untuk SSD ni kan, dia punya read speed 3450 MB per second, manakala dia punya write speed 3200 MB per second. Kalau anda berminat untuk beli SSD ni, anda boleh klik link yang saya sediakan dalam ruangan description box below. Alright, kita mulakan dengan prosesor dulu. Untuk prosesor kali ni, macam saya bagi tahu masa introduction tu, kita pakai i3-10100, yang mana prosesor ni dia punya speed ialah 3.6 GHz. Dan untuk pengetahuan anda, untuk Intel 10 Gen ni kan, walaupun dia punya size lebih kurang sama dengan prosesor Intel sebelum ni, tapi dia punya soket tu sedikit berbeza. Dia pakai soket LGA 1200. So bila kita nak pakai motherboard pun, kita terpaksa pakai motherboard baru. Dan untuk video kali ni, saya pilih Asus motherboard EXB460M V5. Kita buka dulu dia punya motherboard, kita letak di atas kotak untuk kita pasang prosesor. Okay, so ini ialah motherboard Asus B460M V5. Kita boleh nampak yang dia ada dua slot RAM dekat sini. Ada satu NVMe Gen 3, lepas tu ada PCIe. Dekat bahagian tepi dia, dia punya I/O connection, kita boleh nampak ada keyboard mouse. Lepas tu ada dua USB 2.0, 4 USB 3.0, HDMI, VGA, satu LAN dan juga audio lah. Okey, berbeza dengan prosesor AMD, kalau AMD kita akan nampak dia punya pin tu ada dekat prosesor, tapi untuk Intel punya dia tak ada dekat prosesor, tapi dia ada dekat motherboard ni lah. That's why dia ada penutup dekat sini. Kita buka dulu, jangan buang yang hitam tu. Dan anda boleh nampak ini pin dia lah. Pin dia sedikit bengkok. Dan untuk pasang dia, anda boleh tengok lekukan dekat sini. So ini ada lekukan, ada dua lekukan kanan dan kiri. Kita tengok lekukan dekat soket ni dan kita lagakan lah. Cuma anda kena hati-hati sebab kalau masa anda letak ni dan anda terlucut, dia punya prosesor tu terlucut dari pegangan anda, dia jatuh atas pin ni, seriously GG habislah. Kita letak saja dan dia akan masuk. Kita boleh nampak dia masuk macam ni lah. So bila kita dah yakin dia masuk dengan elok, apa yang kita kena buat ialah kita tarik ni pemegang dia, kita masukkan, pastikan dia masuk dekat skru dekat bawah ni. Lepas tu kita tekan dia macam ni, penutup dia akan terus loncat keluar lah. So jangan tarik benda ni awal-awal sebab benda ni dia nak guna untuk protect pin yang ada dekat prosesor tu. Okey, seterusnya kita akan pasang cooler. Disebabkan Intel masih lagi kekalkan cooler dia yang bodoh ni dekat dia punya prosesor, walaupun dia dah tukar kepada generasi ke-10. So untuk video kali ni saya akan guna Aigo Shadow yang harga dia RM59 saja. Untuk pengetahuan anda, ini ialah cooler yang boleh dikatakan agak murah dekat pasaran dan dia ada RGB. Dan macam saya bagi tahu kepada anda, walaupun dia pakai soket yang baru LGA 1200, kita masih dapat guna CPU cooler yang support soket yang lama 115X disebabkan saiz untuk soket ni sama. Alright, so kita unbox dulu Aigo Shadow ni. Alright. Okey, inilah dia Aigo Shadow. Dekat sini kita akan nampak ada RGB. Dia punya sambungan ni dia ada satu fan punya sambungan dan satu lagi ARGB punya connector lah. Dan kita just masukkan dia saja dekat situ, dan dalam dia ada bagi juga kepada kita thermal paste dan juga dia punya tapak lah. So tapak dia kita letak masukkan dekat belakang ni. Okey, masukkan dekat belakang ni macam ni saja.
Jangan lupa untuk letak thermal paste atas prosesor ni. Oh, thermal paste dia macam cair sikit lah. Okay, dah cukup lah. Banyak sangat ni. Ini dah sangat banyak sebenarnya. Okey, cooler kita akan pasang macam ni. Cuma saya dah teliti dekat motherboard ni, dia tak ada slot ARGB. Tapi jangan risau, kita punya cooler still akan menyala. Cuma kita tak boleh nak adjust lah dia punya efek tu macam mana. So, kita pasang macam ni dulu. Kita just screw saja. Sifir biasa bila kita nak pasang cooler ni kan, kita kena ketatkan sikit-sikit. Kita kena selalu tukar dia punya sisi tu supaya dia tak bagi tekanan yang tak balance untuk kita punya board papan tu. Okey, selesai pasang CPU cooler dekat motherboard ni, sekarang apa yang kita kena buat ialah kita akan pasang RAM. Dan untuk kali ni saya pilih Viper Steel 8GB 3200MHz. Tapi kalau anda nak jimat sikit, maybe anda boleh beli RAM yang speed dia lagi rendah 2800MHz, dah mencukupi untuk sistem Intel. Pasang RAM memang tak susah. Kita pastikan yang dia punya soket ni sama dengan soket dekat sini dan kita masukkan hingga bunyi klik. Macam tu lah. So, selesai untuk RAM dan sekarang kita akan pasang SSD yang disponsor kepada saya. Sekali lagi, sponsor kita kali ni ialah Seagate. Dia perkenalkan FireCuda 510 yang mana dia punya speed untuk bacaan tu 3450 MB per second. Untuk pasang SSD tak susah. Okey, dekat motherboard ni kan, kita perhatikan untuk M.2 ataupun NVMe SSD ni dia ada tiga saiz kepanjangan lah. So, kita ada 2280, 2260 dan 2242, which is untuk kali ni kita akan guna 2280. Dan menarik tentang Asus EXB460 MV5 ni, cara untuk pegang dia punya NVMe ni pelik sikit. Bukan pelik lah, satu cara yang baru, which is kita kena cucuk masuk benda ni dekat board, lepas tu kita clip dia dekat atas macam ni. Saya tak pernah, to be honest, memang ni first time saya pasang M.2 SSD NVMe macam ni lah, dia punya sistem ni. So, masukkan macam ni. Then, okay, SSD kita just tengok dia punya kepala tu macam mana. Then, kita masukkan. Okay. Then, kita masukkan dia punya apa ni? Dia punya pin macam ni. Macam tu saja cara pegang SSD dia. Memang ajaib. Ajaib. So, sekarang kita dah selesai pasang CPU cooler dekat kita punya motherboard dan kita dah selesai pasang RAM, kita dah selesai pasang kita punya SSD lah. Apa yang tinggal lagi lepas ni ialah kita tinggal graphic card, lepas tu kita tinggal power supply dan juga casing. Kita akan letak tepi dulu semua benda ni, motherboard, RAM, processor, CPU cooler dan juga SSD ni. Kita akan fokus kepada casing dan juga power supply. Okey, power supply untuk video kali ni saya akan guna satu power supply yang sangat fresh dalam pasaran kita sebab dia baru sahaja masuk, iaitu Invention Core 650. Power supply ni ialah power supply full modular dengan 5 tahun warranty. Katanya saya tak pasti, katanya kilang yang buat power supply ni ialah kilang yang sama buat satu power supply top 1 dekat Malaysia ni. Brand apa? Brand tu start dengan huruf C. Okey, kita unbox dulu, kita tengok apa yang ada dalam power supply ni. Actually, Invention Core 650 ni power supply jenis full modular. Maksudnya kita kena sambung sendiri kabel-kabel yang kita nak guna dalam projek kali ni disebabkan grafik card kita pakai Zotac GTX 1650 LP yang mana dia tak guna power supply. So, kita akan guna 24 pin. Lepas tu, kita akan guna 8 pin untuk motherboard. Dan walaupun kita tak guna SATA kabel, tapi in case kita nak tambah aksesori selepas ni, saya akan guna satu SATA kabel dekat sini. Cuma yang menarik tentang Invention Core 650 untuk dia punya SATA kabel ni kan, dia bagi juga kepada kita patah kabel pada hujung SATA kabel. Ini yang menarik dan senang untuk kita tambah apa-apa aksesori. Dan sekarang kita pasang dulu benda-benda alah ni. So, 20 pin masuk dekat sini. Lepas tu kita kena masukkan 6 pin. Okay, 10 dekat sini. Lepas tu 8 pin dekat sini. Selesai untuk kita punya power supply. Sekarang kita akan beralih ke casing. Dan untuk casing, saya boleh janji kepada anda yang casing ni maybe anda tak pernah tengok dia lagi. Sebab ini antara casing yang sangat fresh dalam pasaran Malaysia. Belum ramai yang tahu tentang kewujudan casing ni. Kenapa saya pilih casing ni? Satu, sebab harga dia sangat berpatutan. Yang kedua, dia datang dengan 5 biji RGB fan yang mana kita dah tak perlu top up lagi fan untuk dapatkan airflow yang cantik lah. Dia punya hadapan pun memang cun. Kejap saya tunjuk kepada anda. Kita letak tepi dulu kita punya power supply ni.
Okey, inilah casing yang saya maksudkan kepada anda. Dia punya nama tu BMS, Build My Style. So, casing ni kalau di hadapan dia pakai mesh, dia pakai jejaring macam tu. So, airflow senang masuk. Lepas tu dia dah datang dengan 3 fan di bahagian hadapan 120mm. 2 fan di bahagian atas dengan satu dust filter macam ni. Dia punya I/O connection kan. Dia ada power button, lepas tu ada notification LED, ada reset button, ada 2 USB 2.0, audio jack dan juga 1 USB 3.0 lah. Dan of course, belah kanan dia, oh kejap. Dia lock dekat sini. Bagus ni. Dia punya packaging memang cantik. Pam. Dia pakai tempered glass dengan hing punya style lah. So, senang untuk kita cabut in case kita nak guna untuk upgrade kita punya hardware dalaman lah. Okey, kalau kita tengok di bahagian dalam ni, ada satu dia punya logo dekat sini. Macam laba-laba dekat sini. Ada 8 dan ada tulis Build My Style. So, ini dia punya PSU cover. Which is atas PSU cover ni pun kita boleh tambah lagi fan. Boleh 1, 2. Ada 2 fan kita boleh tambah. Untuk SSD, kita boleh letak 2 SSD dekat sini. Actually untuk casing ni dia ialah untuk MATX punya motherboard. So kita boleh pasang MATX punya motherboard dan juga ITX punya motherboard lah. Oh sorry, saya minta maaf, saya ada berlaku kesilapan. Dia bukan bagi kepada kita 5 fan, tapi dia bagi kepada kita 6. Satu lagi exhaust fan dekat belakang ni lah. Jom kita tengok di bahagian belakang motherboard tray, dia punya sistem tu macam mana. Okey, ini dia di belakang motherboard tray. So semua kipas tadi dia bersambung dengan PATA. That's why sangat baguslah tadi dekat dia punya Inversion Core 650, dia punya power supply tu dia bagi SATA dan akhirnya dia bagi PATA kepada kita, dan PATA kita boleh cucuk dekat sini lah. Lepas tu dia punya space dekat belakang ni pun agak tebal, so senang untuk kita buat kabel management. Kalau nampak dia punya tempat gantung kabel pun ada banyak, kabel root pun okey, lubang pun banyak. Lubang pun banyak. Dekat sini kita boleh letak satu hard disk 3.5 inci. So ini dia punya space untuk power supply. Alright, sekarang apa yang kita buat ialah kita akan pasang power supply masuk dekat sini dululah. Okey, power supply kita akan masukkan dari tepi macam ni. Then kita akan lock dia, kita akan screw dia dekat depan ni. Okey, sebelum saya masukkan motherboard ni dekat casing ni, saya akan buat kabel dulu. Kita akan masukkan kabel power supply ni masuk ke tempat yang akan bersambung dekat kita punya motherboard. Macam contoh, kabel 8 pin ni kan. Kita masukkan dulu di bahagian atas ni. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok dekat motherboard kita, 8 pin ni dia berada di belah kiri atas, which is sama dengan lubang ni lah. So, kita masukkan dia dekat sini. Lepas tu kabel 24 pin, kita akan sambung dia di bahagian tengah macam ni. So kita masukkan dia di bahagian tengah. Then barulah kita screw kita punya motherboard dekat casing ni. Tapi bila anda nak pasang motherboard dekat casing ni, jangan lupa benda alah ni. Saya pun tak pasti kenapa tahun 2020 iOShield ni masih lagi datang berasingan dengan motherboard, sedangkan mereka dah boleh tampal terus macam motherboard yang mahal lah. Lagi senang sebenarnya untuk end user. So kita letak macam ni, hati-hati sebab benda ni tajam, dia boleh lukakan kita punya tangan. Dan masukkan ke dalam lubang-lubang yang disediakan. Bunyi macam tu kan. Yang tu lah yang kita perlukan. Okay, so sebelum kita screw motherboard, kita pasang dulu kabel 8 pin yang power supply tadi. Masukkan dekat sini lah. Then kita akan tolak dia untuk kabel fan, kita masukkan ke dalam lubang juga, lubang yang ada dekat atas ni. Satu benda yang menarik saya perasan dekat casing BMS ni ialah bila kita pasang motherboard, kita akan dapati yang space antara motherboard ni dengan top panel sangat luas. Senang untuk kita buat kabel management, dan yang penting kita boleh guna all-in-one water cooler. Kita boleh letak radiator dan juga kipas di bahagian atas ni lah. Kemudian clearance antara belakang casing ke hadapan untuk kita letak graphic card pun agak besar sebenarnya. Saya rasa tak ada masalah kalau kita nak letak graphic card macam 2070 dekat BMS ni lah. Kita screw dulu yang mana patut. Yang paling penting bagi saya untuk screw ni kan, ada beberapa tempat yang sangat penting ataupun kita panggil dia sebagai core. Satu di bahagian belakang dekat dengan I/O kita, input output. Lepas tu satu dekat bahagian tengah ni dan satu bahagian atas lah. Ini yang wajib anda screw. Kalau anda malas, yang lain tu anda boleh abaikan lah. Tapi untuk kali ni kita kena tunjuk contoh yang baik kepada penonton kita. Jadi kita screw dulu semua. Okey, lepas selesai screw, anda dah yakin yang anda punya motherboard tu dah kemas keming. Lepas tu anda boleh pasang 24 pin punya kabel power supply lah. Kalau anda rasa RAM anda mengganggu anda bila nak pasang benda ni, anda boleh cabut dulu RAM anda lah. So kemudian kita akan pasang kabel-kabel yang lain. Dekat sini kita ada port untuk USB 3.0 yang hadapan ni. So kita akan cucuk dia masuk dekat sini. Dekat motherboard ni ada 1, 2, 3, 4 SATA port. Lepas tu dekat belakang ada audio. Lepas tu dekat atas ni ada fan. Fan ada satu dekat atas, satu dekat belakang ni.
Lepas tu lagi dia punya front panel ada dekat bahagian hadapan bawah ni. USB ada 2, USB 2.0 ada 2 dekat sini. Alright, sekarang kita akan pasang semua kabel-kabel ni lah. Tukar kedudukan dulu. Okay, first kali kabel 3.0 yang warna biru ni kita masukkan dia dekat sini. Anda boleh pilih lah anda nak masukkan dekat lubang yang bahagian atas ataupun lubang di bahagian bawah. Ikut kepada macam anda punya selera. Yang mana anda nampak lagi kemas. Sebab benda ni kita panggil dia sebagai kabel management. Lepas tu kita akan masukkan kabel-kabel yang bawah ni. Front panel punya kabel. So front panel punya kabel ni saya nak tunjukkan kepada anda sebab benda ni ialah yang paling pelik sikit lah. Yang paling susah bila kita nak pasang, ramai orang tertukar. So dekat sini kita ada reset switch, lepas tu kita ada power switch, lepas tu kita ada HD LED dan juga ada power LED lah. So apa yang dimaksudkan dengan power switch dan juga reset switch ni, which is bila kita tekan power dekat atas ni, kita tekan power dekat atas ni, PC kita akan hidup, iaitu that's why kita panggil dia sebagai power switch. Bila kita tekan reset button dekat sini, so kita punya PC ni akan reset lah. Dan notification LED, semua notification LED yang ada dekat atas front panel ni lah. So kalau kita tengok dekat motherboard ni, front panel dia ada di bahagian hadapan dan lubang yang paling dekat sama ada kita nak sambung dari tepi dekat tengah ni ataupun kita nak sambung dari bawah. Untuk saya rasa kalau sambung dekat dari tepi ni tak berapa cantik, so saya akan keluarkan dia dekat dari bawah ni lah. Okay, cara pasang dia, anda boleh rujuk buku kalau anda belum mahir. Tapi paling senang saya suka letak power dulu. Power dekat sini. Anda tengok ada pin kosong kan. So, power switch mesti berada di tepi pin kosong. Menghadap kepada power switch ialah reset switch yang saya tunjuk kepada anda tadi. Dia mesti bertentangan dengan power switch. Lepas tu kita ada hard disk, LED dan kita ada power LED. Which is, benda ni kalau anda tertukar pun dia tak jadi masalah sebab dia just kadar logik. Kalau anda pernah belajar get logic kan dalam fizik. So, itulah get logic. Tapi power switch dan reset switch, anda kalau boleh jangan tertukar. Sebab kalau anda tertukar dia punya port kan. Bila anda tekan power button dia akan jadi reset. Kalau anda tekan reset dia akan jadi power button lah. So, selesai untuk front panel. Apa yang kita akan sambung lagi selepas ini ialah audio. Sebab di bahagian front panel kita ada audio kan. Dan audio ada dekat bahagian belakang ni. Dan kita masukkan di lubang yang paling hampir dengan dia. Dekat audio pun anda boleh nampak ada satu port yang tak ada lubang. Ada satu port yang tak ada lubang. Macam lucu juga bunyi dia. Dekat anda boleh lagakan dia. Tengok kepada dia punya sambungan lah. So senang saja masukkan. Alright, settle. So ada USB 2.0. USB 2.0 untuk motherboard ni macam saya bagi tahu kepada anda ada 2 port tapi sebab casing kita dia just bagi kepada kita 1 kalau saya tak silap. So sama juga dekat USB port ni anda boleh nampak dekat kanan, dekat kiri hujung bawah dia tak ada lubang dan kita kena lagakan dia dekat sini. Okay, so dah masuk dengan elok. Alhamdulillah. Dah nak siap dah PC kita. Sekarang tinggal CPU fan dekat atas sini. Kita akan masukkan CPU fan. Saya jatuhkan sekejap nak tunjuk kepada anda. Okay, ini saya nak tunjuk kepada anda. Ni semua sambungan kipas dia. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ada 6 kipas yang dia bagi kepada kita. Untuk hidupkan kipas ni, kita guna ini patah. Masukkan dekat sini. Patah. So sepatutnya dah boleh hidup. Tapi kita tinggal last step, which is kita kena pasang kita punya graphic card. Macam saya bagi tahu kepada anda, kita nak buat satu setup yang budget untuk Intel. Dan kalau anda tengok masa Intel dia promote dia punya i3 10100 ni, dia bandingkan dengan Ryzen 5 3400 yang tak ada guna graphic card, tapi dia pakai 1650, which is dia punya comparison tu kan memang tak masuk akal langsung. Saya tak boleh faham macam mana Intel boleh bandingkan satu processor dengan satu dedicated graphic card lawan dengan satu processor yang guna integrated graphic card, dan dia bangga dengan perbandingan dia. Seriously, tak dapat nak brain. So, untuk projek kali ni kita pakai Zotac GTX 1650 low profile. Low profile maksudnya dia ialah yang kecil, yang lebih pentingkan dia punya suhu daripada performance. So, dia punya graphic card pun memang kecil lah sebenarnya. Dia sesuai untuk, macam contoh kalau anda ada PC dekat pejabat dan dia pakai Dell ke Acer ke yang dah siap pasang tu kan, dan anda nak upgrade dia punya graphic card, so better anda cari low profile punya graphic card lah. Sebab saiz dia sangat kecil. Anda boleh tengok ni saiz dia. Kecil bosku. Okay, ni saya punya pisau. Tengok dia punya saiz tu memang sangat kecil.
Okey, dia tak ada guna apa-apa power punya ni lah, power punya source. Dan kita boleh tengok dekat sini dia ada tulis Zotac Gaming GeForce GTX. Lepas tu dia ada heatsink dia yang mana dia pakai dengan besi kalau saya tak silap. Belakang dia tak ada apa-apa protection macam tu. Kita boleh nampak dia punya PCB board dan dia punya connection dia ada DVI, lepas tu dia ada DP1 dan HDMI 1. By right, kita boleh keluarkan 3 display dengan graphic card yang sekecil ini. So, kita akan cucuk dekat sini. Kalau ikut kepada ukuran saya, kita kena buang dua port dekat bahagian belakang ni, PCI cover ni. Dan untuk BMS ni, dia punya PCI cover, once kita dah cabut, kita dah tak boleh nak pasang balik lah. Dia memang jenis patah macam tu. Okey, selesai pasang PC Intel budget yang mana menggunakan prosesor i3 10100 dan video kali ni disponsor oleh Seagate. Saya kena ulang banyak kali sebab mereka memang minta saya ulang dia punya brand tu dalam video kali ni banyak lah. Untuk recap balik, saya pakai prosesor Intel Core i3 10th Gen. Lepas tu saya pun guna motherboard Asus EXB460M V5. Lepas tu RAM saya pakai Viper Steel 8GB DDR4 dengan 3200 MHz. Macam saya bagi tahu kepada anda yang kalau anda nak jimat, maybe anda boleh pakai RAM yang speed dia lagi rendah daripada yang saya guna ni. Lepas tu untuk storage saya pakai Seagate Firecuda 510 yang disponsor kepada saya. Untuk anda dapatkan yang budget, anda boleh cari storage yang lain. Saya ada sediakan beberapa recommendation SSD untuk anda dalam ruangan komen di bawah. Lepas tu cooler saya pakai Dark Flash Shadow. Lepas tu saya guna graphic card dari Zotac GTX 1650 low profile punya. Lepas tu PSU saya pakai Invention 650 full modular dan casing saya pakai BMS Build My Style. Total PC kali ni sepatutnya lebih kurang dalam RM2,000 Malaysia, tapi disebabkan saya pakai SSD yang mahal, harga dia jadi mahal lah. Macam saya bagi tahu kepada anda, anda boleh tukar kepada storage yang anda nak ikut kepada bajet dan juga apa yang anda nak. Itu saja dari saya. Terima kasih kepada Seagate sebab sponsor saya video kali ni. Untuk tahu performance dan juga review yang lebih detail untuk projek kita kali ni, saya akan buat pada video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Bereboh. Jumpa lagi.